Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nurhayati Osman. Saya berumur 67 tahun. Kepakaran saya ialah patologi. Patologi itu adalah kaji penyakit. Pada siapa yang tak tahu apa dia kaji penyakit tu. Saya adalah penyelidik tentang cancer prevention, iaitu bagaimana mengurangkan seseorang dapat risiko kanser. Saya sudah makan madu sejak umur saya 29 tahun. Masa tu saya adalah seorang penuntut pasca siswazah di Universiti Melaya untuk menjadi seorang pakar patologi, dan saya mengidap satu penyakit yang agak tak boleh dirawat oleh doktor lah. Saya mendapat demam yang sangat tinggi dan semua joint sendi-sendi saya bengkak, dan pelbagai cara doktor yang merawat daripada doktor physician dan ataupun rheumatologist tidak dapat mencari punca. Dan hampir 3 bulan saya merana rasanya. Masa tu tengah stres nak buat postgraduate studies lagi. Alhamdulillah saya dikenalkan oleh seseorang kawan sahabat saya. Dia kata kenapa tidak cuba madu dan telur mentah, bubuh madu dan kacau dan makan. Fast forward, selepas saya mula menyidik madu, saya baru tahu madu boleh memasakkan telur sebenarnya. So, saya pun cuba. Alhamdulillah, simptom-simptom yang saya ada masa tu sembuh, dan sel darah putih saya yang rendah masa tu pun naik. Dan Alhamdulillah, dan saya rasa bertenaga sekali. Jadi, saya pun mula teruskan makan madu. Sahabat saya, Prof. Siti Amrah, datang ke bilik saya. Dia tanya, bolehkah saya menjadi pengerusi untuk organize satu conference antarabangsa penyidikan International Honey Conference. Yang pertama, our keynote speaker ialah satu profesor yang sangat ulung di dunia masa tu tentang pendidikan Melayu. Dia sudah meninggal dah. Profesor Peter Charles Molan, nama dia daripada University of Waikato, New Zealand. Dan slide dia yang pertama ialah slide surah An-Nahl. Itu surah tu dia tunjuk, dia baca seperti seorang yang baca Quran daripada kanan ke kiri. Tu dia tunjuk Allah give ideas. Dia kata, dia dalam bahasa Inggeris dia kata Allah bagi idea kepada lebah untuk membina sarang-sarang di atas dalam pokok-pokok dan semua tu, dan merembeskan cairan daripada perut lebah itu untuk kegunaan untuk berbagai penyakit pada siapa yang ingin memikirkannya. Ini dia fikir macam tu. Lebih kurang lah ini dia punya translation. Saya tak arif sangat tu. Okay. Dan bila saya tengok dia baca Quran tu, saya pun cubit kawan saya sebelah. Ni kenapa lah Mak Saleh ajar kita tentang Quran kita ni? Kita kena menyelidik tu. Itulah puncanya mula saya membuat penyelidikan tentang madu. Penyidikan yang pertama tu saya ingat lagi, yang mana saya terlibat ialah saya membuat penyidikan bersama Prof. Siti Amrah juga, di mana kami buat tikus tu menepos. Menepos tu maksudnya dia tidak ada tikus tu jadi head lah, dia menepos lah. Jadi bila kita rawat tikus yang sudah dimeneposkan secara eksperimen, bila dibandingkan dengan tikus normal, sebab kita bagi madu kat tikus yang menepos ni, dan kita bagi madu juga dengan tikus normal sebagai yang kontrol tu, dan tikus lagi satu yang sekumpul lagi yang sudah menepos tidak diberi madu. Bila kita tengok yang dah menepos tu diberi madu, dia punya tulang, sebab kami ambil dia punya tulang peha dia, dan saya patologi, saya tengok bawah mikroskop kan. Bila saya tengok bawah mikroskop, tidak ada osteoporosis pun. Salah satu simptom menopos ialah osteoporosis pada tulang. Osteoporosis maksudnya tulang-tulang menjadi nipis, tulang-tulang struktur tulang tu menjadi nipis. Bila seseorang staf sampai umur 50 tahun, dia akan bagi surat kepada staf itu untuk buat thorough body check up. Bila saya buat bone scan ialah tengok tulang, density tulang kita kan. Saya masih lagi ingat, in fact gambar bone scan tu saya masih simpan hingga sekarang.
radiologis tu yang tengok bone scan saya, result saya, dia kata, Prof punya bone scan kalau dispekulkan macam umur lebih kurang 27-28 tahun, dia kata. Masya Allah, saya kata, ya ke? Betul ni, saya kata tak ada langsung osteoporosis, tak ada, bukan umur 50 lebih tahun. Masa tu memang umur 50, dah pas 50 kan, bekas masa umur 50 berdapat surat tu. Dan saya perhatikan mungkin itulah sebab saya alhamdulillah tidak mengalami simptom osteoporosis, tidak mengalami simptom orang menopause. Orang menopause salah satu simptom yang paling ditakuti ialah osteoporosis. Saya guna kanser osteosarcoma, which is kanser bone, tulang, kanser tulang, dan kanser squamous cell carcinoma, kanser mulut. Jadi bila kami guna tu, itu adalah penyelidikan yang pertama sekali antara untuk sebagai cancer prevention. Subhanallah, kita buat, apa yang kita buat ialah kita biarkan sel kanser tadi hidup bagi 24 jam, 72 jam, 12 jam, 24 jam, 36 jam, 72 jam. Dan kita beri dia, kita letakkan madu yang sudah dilutekan, dan kami dapati sel kanser mulut tu sangat sensitif. Lebih 80% sel tu mati. Sebenarnya madu adalah anti-aging juga, sebab madu dia punya antioksidan dia very tinggi, antioksidan dia very tinggi. Sebenarnya orang tua, cepat tua, perokok dia cepat tua, sebab sebenarnya perokok dia meningkatkan oksidan dalam badan dia. Bila seorang itu banyak oksidan dalam badan dia, akan nampak dekat muka dia akan nampak cepat tua. Salah satu macam pembotolan, kalau pembotolan yang dalam botol gelap tu selalunya insya-Allah okeylah. Nah, itu sebabnya semua madu yang kita dah kenal, saya tak boleh sebut je nama dia, yang kita tahu dia bagus, dijual dalam botol yang gelap. Okey, tapi kalau yang di Malaysia ni selalunya orang jual madu dalam botol yang cerah. Botol yang cerah ni bukannya tak baik, tapi ada cara-cara nak mengenal dia baik. So saya ada tunjukkan cara-cara nak mengenal madu tu. Jadi kita kena, selain pada tu, kita kena exercise hari-hari kena exercise sekurang-kurangnya 30 minit. Jangan tidak exercise. Sebab apa? Exercise itu mustahab. Lepas bila kita exercise, kita berpeluh, betul tak? Bila kita berpeluh tu sebabnya kita mengeluarkan toksin yang dalam badan je. Kita ada 3 cara membuang perkara yang masuk dalam badan kita yang badan kita tak suka. Nombor 1, immediate, secara immediate ialah melalui najis. Itu bila kita makan je benda-benda yang tidak badan kita tak nak, dia akan buang dalam najis. Tapi mana yang diserap dalam badan, dia akan pergi ke buah ginjal, kidney, buah ginjal kita, dan kemudian badan kita akan mengeluarkannya melalui kencing. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masuk juga ke dalam badan, dia jadi masuk dalam tisu-tisu badan. The only way yang badan kita boleh buang dia ialah daripada tisu tu sendiri. Daripada tisu dan daging-daging dalam badan kita ni, untuk membuangkan toksin-toksin tu hanya dengan exercise. Jadi saya suruhkan semua orang tanpa rest 30 minit kekurangnya satu hari. Sekurang mesti keluar peluh lah. 30 minit tu mesti insya-Allah boleh keluar peluh tu. Okey. Juga daripada tebu ke ataupun kelapa ke atau pokok denau ke, gunakan itu. Sebenarnya lagi sedap dan lagi bagus, lagi ni. Tidak memudaratkan. Tapi gula putih, bila saya mengajar kepada pelajar-pelajar perubatan dan pakar sejarah, saya kata, remember, white sugar is white poison.
So kalau suka sugar, jangan beli white sugar. White sugar is poison. So tidak bagus untuk kesihatan. Dan tidur, tidur mesti cukup tidur dan jangan stres, insya-Allah. Kalau kita buat tu semua, insya-Allah dengan izin Allah kita tak dapat kanser, insya-Allah. Sekarang ni seorang pelajar sedang membuat pendidikan madu dicampur dengan curcumin. Nombor 5 dalam of the top 5 tu, nombor 5 adalah curcumin. Curcumin ni adalah kunyit. Jadi salah seorang pelajar saya sekarang ni, dia mendidik madu yang bercampur curcumin. Curcumin adalah compound yang aktif dalam kunyit. Ini adalah buku yang baru saya terbitkan, nama Top 5 Natural Cancer Vaccine. Top 5 Natural Cancer Vaccine ni, dalam ni sebenarnya buku ni saya buat memang khusus untuk orang awam. Buku ni sebenarnya saya syorkan sesiapalah yang minat untuk beli ni, sebabnya bagaimana nak menghilangkan kanser. Kita bukan menghilangkan, nak prevent kita daripada mendapat kanser. Setiap kali lepas saya beri ceramah, orang mesti persoalan yang pertama mereka tanya, apakah madu yang baik, bagaimana nak mencari madu yang baik. So saya kata setiap kali orang tanya saya jawab. Bila dah kata sangatlah kali orang tanya, saya decide untuk buat buku bagaimana mengenal madu yang baik, madu asli. Ini cara step actually guide lah, macam saya tunjukkan macam mana nak kenal tu, insya-Allah siapa yang beli buku ni dan boleh tengoklah macam mana nak buat madu asli. Saya tunjuk masa dekat supermarket lagi, macam masa kita di supermarket lagi nak kenal madu yang asli tu.